اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين من كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. أما بعد. Kita menggunakan kitab Risalah Tauhid yang telah pun kita baca di majlis pengajian kita sebelum PKP dahulu. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali dengan taufik dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bacaan kitab ini sebagai asbab untuk Allah Subhanahu wa taala pelihara akidah kita, berdasarkan akidah yang telah pun dipegang oleh sesepuh kita yang terdahulu di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang mewakili sawadul a'zam, majoriti umat Islam yang berada di atas permukaan dunia ini. Baik, terakhir kita dah sampai di muka surat. Ada tulis tarikh tak? 52. Baik, kita dah habis daripada secara ringkasnya 20 sifat yang Allah Subhanahu wa taala secara ringkas disebutkan. Kemudian kita masuk pada sifat harus pada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 53 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sifat yang harus pada Allah Ta'ala adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua, iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia. Maka lawannya wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran disebut kun fayakun. Jadi perbuatan Allah menyebut kun itu dikatakan harus. Itu yang dikatakan harus. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tak jadi maka tak jadilah. Lawannya begitu juga. Tak jadi maka tak jadilah. Jadi berdasarkan itulah dalil menunjukkan apa? Adanya sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala mempunyai pemerintahan di dalam kerajaannya, maka boleh ia membuat apa kehendaknya dengan tiada boleh dilawan atau ditegah, kerana tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Tuhan, kejadian dan ketukangannya. Dan ialah Tuhan yang menjadikan baik dan jahat, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar, dan lain-lain daripada segala ahwal. Ahwal itu ialah perkara yang berubah dari satu hal ke satu hal. Maka kesemuanya itu harus pada hak Allah Tuhan. Tiada boleh dikatakan perbuatan itu tiada baik, kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu dan tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu. Sebenarnya perbuatannya berlaku kerana menurut hikmah maslahat keadilan. Ini yang dikatakan sebagai huraian berkenaan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah ya, kita boleh faham dengan mudah insya-Allah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Artinya, dan tiada Tuhanmu itu ya Muhammad menganiayakan hamba-hambanya. Baik, kejadian Tuhan yang tidak secocok dengan keinginan kita, kemahuan kita, itu bukanlah melambangkan zalimnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Penuh dengan hikmatnya. Kalau kita lihat dengan ma'rifah, dengan sebenar-benar penglihatan, bukan melihat dengan penglihatan yang kasar, kerana mata kasar kita ini banyak menipu kita. Kita kalau tidak ditukar ke penglihatan yang halus, maka ramai di kalangan manusia ini hanya disebabkan apa? Terpesona ataupun terpaut dengan penglihatan mata kasar semata-mata. Ini jadi akidah membawa kita kepada penglihatan yang lebih halus lagi, yakni Tuhan tidak mengazab yang tiada bersalah, yang tiada salah. Baik, kita lihat dalil pula tentang akal dan nakal antara atas 20 sifat tadi. Tadi tak sebutkan dalil, disebutkan secara terus sahaja, secara taklid. Jadi kita nak keluar daripada dunia taklid ataupun taklid ni maknanya kita menggantungkan diri kita kepada orang yang betul lah. Boleh orang betul kita ikut dah sebab dia betul. Jadi kita ikut dia, maka kita pun jadi betul lah. Tapi tak tahu apa puncanya. Puncanya adalah dalil. Jadi nak untuk keluar daripada taklid, supaya kita bertambah yakin dalam amal, tambah yakin dalam fikiran kita, dan kita nak bercakap pun jadi berhati-hatilah bila mana kita keluar daripada taklid, sebab kita tahu dalil-dalil akal dan dalil nakal ke atas 20 sifat tadi. Baik, adalah mengetahui dalil akli secara ijmal, dalil akal secara ijmal tu ringkas, secara ringkas. Pada sifat-sifat itu adalah fardu ain, seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Adapun mengetahui dalil dengan tafsil, iaitu terperinci, iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka sebahagian orang yang dikurniakan akal yang sejahtera, kemampuan, kebolehan, maka mereka wajibkan untuk mengetahui dalil ini. Demikian juga mengetahui dalil nakli, dalil yang datang daripada Al-Quran dan hadis, daripada wahyu secara umumnya. Dalil nakli ini bukti-bukti datang daripada wahyu. Maka yang dikatakan dalil ijmal itu ialah dalil secara ringkas, seperti dikatakan dalil wujud Tuhan itu baharu alam. Baharu alam wujud Tuhan, itu dalil. Atau ada alam ini, maka dalil ini tidak boleh menolak segala hujah yang didatangkan, dan tiada boleh menghuraikan pada syubhat. Tidak boleh menolak segala hujah dan tidak boleh menghuraikan segala syubhat bersalahan dalil tafsil atau burhan. Ada dalil akal ni ada kelemahan dia. Dalil tafsir secara terperinci tadi boleh, mampu insya-Allah menolak segala syubhat. Maka ia berkuasa menolak segala hujah yang didatangkan oleh, dan boleh menghuraikan segala syubhat yang dikatakan dalil tafsil itu ialah perenggan kata yang mengandungi dua muqaddimah, yakni pendahuluan, dan satu natijah, yakni kesudahan bagaimana akan datangnya. Jadi dalil yang ringkas
ada fungsi yang berbeza dengan dalil yang terperinci. Kalau tak ada orang mempersoalkan, cukuplah kita pakai dalil yang ringkas saja. Tetapi bila berlaku kekeliruan, banyak pertanyaan, ya, maka menjadi satu kewajipan untuk kita mengetahui dalil yang terperinci supaya kita dapat meyakinkan orang yang bertanya. Terutama kita ni buat kerja dakwah, jadi mutakalim. Jadi mutakalim. Orang yang mutakalim tu mesti orang yang mahir ilmu kalam, maka jadi mutakalim. Jadi ilmu kalam ini di sinilah ilmunya. Bukannya mutakalim tu tukang cakap. Jangan salah faham. Kita buat kerja-kerja dakwah, mutakalim ni orang yang mahir ilmu kalam. Mana perkataan itu disebabkan dia mengetahui ilmu kalam, maka perkataan dia bebas daripada kesilapan. Itu panggil ilmu kalam, ilmu bercakap. Maka jadilah mutakallim. Jadi orang yang mahir ilmu kalam jadi mutakallim. Tak boleh kita suka-suka nanti antara jadi mutakallim, kata saya jadi rahaba, cukuplah. Kan? Ataupun jadi zakirin. Tak boleh, ya. Tengok dia tahu tak sifat 20. Dia ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Dia tahu tak dalil ijmali, dalil nakli, dalil tafsili, tahu tak? Dia layak jadi mutakallim. Sebab nak cerita tentang kebesaran Allah pada orang awam. Barangkali orang awam itu akan mengajukan persoalan pada kita. Jadi mutakallim lah yang kena jawab. Takkan rahaba nak jawab, rahaba tu berapa-berapa tak tahu apa. Dia pun tak kata ilmu kalam lagi. Jadi ini kebijaksanaan Amir Sab lah, ya, memilih mutakalim orang yang faham separuh hukum. Baik. Maka burhan ni adalah bukti, ya. Tiap-tiap sifat itu menetapkan dia dan menafikan lawannya. Maka burhan sifat ma'ani itulah burhan sifat ma'nawiyah. Dalil yang sama, ya. Dalil dia saling menguatkan di antara sifat-sifat ni. Banyak sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Maka dalil satu sifat yang mempunyai dalil itu juga membantu sifat-sifat yang lain. Membantu menyokong dan menyangga dan menguatkan dalil sifat-sifat yang lain, ya. Nanti kita akan uraikan lebih lanjut. Kemudian yang pertama, dalil atau burhan wujud Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita lihat dalil dan burhan, dalil atau burhan, sama dalil atau burhan, ya. Iaitu adalah tanda ada dua. Tanda ada Tuhan ialah baharu alam dan segala sifat-sifatnya, kerana bahawasanya jikalau tiada membaharukan alam ini seperti ada ia dengan sendiri, nescaya lazim dua perkara, iaitu ada dan tiada, yang bersamaan berat keduanya. Tiba-tiba terberat atau terberat satu daripadanya dengan tiada yang memberatkan dia. Yang demikian mustahil. Macam kira-kira matematik lah, logik, ya. 1 campur 1 2, 2 campur 2 4, ya. Maka kalau kita lihat kepada dalil nakli ini, burhan ini, ya, maka ini adalah zahir ni kita nampak macam falsafah ni, ya. Matematik itu kan falsafah juga, yang boleh diterima akal. Orang yang terima, orang yang sibuk bermain akal, ahli akal, yang mudah diterima. Tapi kita belum jumpa lagi apakah sudut pandangan ahli agama. Adakah semua matematik ataupun falsafah itu boleh diterima?
Maka ada berlaku ada dan tiada, kemudian berlaku juga mustahil. Ya, berlaku juga mustahil. Jadi hukum akal ni ada 3. Pertama wajib, yang kedua jaiz, harus, yang ketiga mustahil. Tak boleh tidak. Semua orang kena tahu hukum ni. Siapa yang tak tahu hukum akal, ulama kata orang tu tak berakal. Tak berakal, ya. Dia tak tahu hukum tentang akal dia. Ada otak aja, ya, tapi akal tak ada. Sebab tak tahu hukum dia. Baik. Yang demikian adalah baharu alam ini jadi dalil atas wujud Tuhan, ya. Kerana mustahil, tidak ada yang menjadikan. Mesti ada, kerana ia tiada boleh jadi dengan sendiri. Oleh sebab pada masa ia belum ada, maka adalah ada dan tiada ini bersamaan keduanya pada timbangan akal kita. Maka boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Ada dan tak ada sama saja. Tapi bila berlaku kejadian yang baru, maka ada lain, tidak ada tu lain. Baik. Ini perbahasan dari sudut teologi, ya. Maka apabila tetap ada, hilanglah tiadanya. Tatkala itu kita ketahui adanya. Ketahuilah adanya itu terlebih berat daripada tiada. Padahal tiada sah ada itu terberat daripada tiada dengan sendirinya. Mesti ada sebabnya. Yang demikian nyatalah ada suatu yang lain daripadanya pada memberatkan ada daripada tiada, kerana mustahil terberat salah satu dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkan ia, yang cenderung kepada ada. Jadi kita kena perhatikan, jangan kita terpaut sangat dengan penjelasan ini. Belajar tauhid ni kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Tak ya. Ini bincang ada, ni bincang tak ada pula. Alang tak ada, tak payahlah tak ada lah, dah tak ada, apa kita nak bincang lah. Akhirnya tak ada, semua tak ada. Tak, bukan macam tu ya. Ini tertib dalam perbincangan ilmu kalam. Kita nak cari jawapan matematik lah, macam kita nak cari jawapan matematik. Macam itulah ilmu kalam ni dia buat kira-kira dulu. Akhirnya kita equal dapat jawapan. Maka kita pegang jawapan itu sampai bila-bila. Adapun yang dikatakan alam itu ialah jirim-jirim dan arat-arat. Maka jirim dan arat itu baharu. Maka dengan mengetahui dalil baharu jirim dan arat, itulah menjadi dalil baharu alam yang jadi dalil wujud Allah Ta'ala. Ya, jirim ni benda-benda yang berbentuk jamad, ya, yang bersusun-susun, menjadi jisim. Begitu juga arat itu adalah benda asing yang masuk ke dalam benda asal. Contohnya air, masuk kopi. Jadi kopi itu arat dah jadi air kopi. Tapi air itu, dalam air yang kosong itu ada jirim yang bersambung-sambung jadi air. Kalau arat pula unsur luar, seperti air kopi, masuk ke dalam air kosong, maka air kosong pun ternafi, maka jadi air kopi. Jadi ini adalah dikatakan arat yang datang, unsur yang datang kemudian. Semua kita dah belajarlah dalam sains, ya. Maka dengan mengetahui dalil baharu itu tadi, dalil wujud Allah Subhanahu wa taala itu tadi, maka bila kita mengetahui Allah Taala ini bukanlah dibangsakan kepada jirim dan arat, ya, sebagaimana air dan air kopi, ataupun udara dan juga wangi-wangi, asap yang wangi tadi, itu bukan udara, ya, itu bukan udara, itu wangian, udara lain, tapi telah sebati.
dengan udara. Jadi macam mana keadaan dia? Inilah yang dikatakan sebagai alam itu. Alam itu sifatnya berubah. Berubah daripada satu hal ke satu hal. Maka mustahil bagi Allah pula nanti bersifat seperti sifat alam yang berubah-ubah dari satu hal. Maka dalil baharu jirim ialah kerana ia melazimi akan arat yang baharu, berubah. Ini muqaddimah yang pertama. Tiap-tiap yang melazimi yang baharu dihukumkan baharu. Ini muqaddimah yang kedua. Maka yang baharu tiada boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang mengadakannya. Ini natijah dia bagi, kesimpulan dia. Kesimpulan dia, tiada boleh ada dengan sendirinya sesuatu itu, melainkan ada yang mengadakannya. Maka dalil baharu arad itu nampak berubah-ubah daripada ada kepada tiada, ataupun akasnya, ataupun sebaliknya. Akasnya itu atau sebaliknya. Bagaimana boleh dipandang pada gerak diam yang ada pada seseorang itu bila ia bergerak hilang diamnya, demikian juga akasnya, bila dia diam hilang geraknya. Maka tiap-tiap berubah itu baharu. Kesimpulannya apa? Tiap-tiap yang berubah itu baharu. Selesai salah. Jadi Allah sifatnya qadim, bukannya baharu. Tidak berubah. Itu sebablah kita tidak boleh guna istilah mencari Allah. Gimana? Pergi bersuluk, buat apa bersuluk? Cara mencari Allah, mencari Tuhan. Macam mana nak cari Tuhan? Tuhan tu memang dah ada. Dia bukan hilang. Benda yang dicari ni lah benda yang hilang. Yang tak hilang, kenapa dicari? Jadi itulah istilah tu kadang-kadang salah. Istilah mencari Tuhan, mencari Allah. Ini istilah-istilah yang sebenarnya tidak membawa kepada makna apa-apa. Ya. Sedangkan Allah tu tak perlu dicari. Dia perlu dikenali terlebih dahulu, kemudian dirasakan kewujudannya. Tidak seperti wujudnya makhluk tadi. Baik, sikit lagi ya. Yang demikian nyatalah dalil wujud Tuhan itu bersusun atas 3 dalil. Disimpulkan pada 3 dalil. Dalil yang pertama, dalil menetapkan baharu alam. Yang kedua, dalil baharu alam tadi, ya, betul. Dan kedua, dalil menetapkan baharunya jirim. Betul, dah jumpa dah. Dalil yang ketiga menetapkan baharunya arad tadi. Maka itu dalil akal. Maka didatangkan pula dalil nakal. Inilah Islam. Maka kita keluar, kita berbeza dengan ahli falsafah Yunani, falsafah Aristo, para golongan Karamitah, Sufastaiyun. Ini semua adalah ahli falsafah yang menyeleweng. Mula-mula nampak macam betul dia orang cakap, tetapi tidak ada nas Al-Quran yang keluar daripada lidah mereka menyokong apa yang mereka putuskan. Maka bangkitlah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, cucu cicit keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah digelar sebagai seruling Nabi Daud. Suaranya itu merdu, seruling Nabi Daud. Dan beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang khusus, ya. Maka Imam Abul Hasan Al-Ash'ari membawa satu dalil daripada Al-Quran untuk membezakan kita orang Islam faham wujud Tuhan itu bukan sekadar dengan akal. Memang kita perlukan akal, tetapi disokong kuat dengan dalil. Fa wa rabbis samawati wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun.
Artinya maka demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahawasanya ia ada sebenarnya seperti kamu bertutur-tutur. Jadi, ya. Menjadikan, Tuhan yang menjadikan, itu poin utama dia. Itu poin yang utama dia, kerana dalil-dalil wujud ini akan semuanya masih kabur kalau kita lihat kepada baharunya alam, baharunya jirim, baharunya arat itu tadi. Tetapi bila diputuskan dengan wahyu yang dipercayai dengan iman, ya, maka dia kata fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Innahu lahaqqun. Di situ kalau kita lihat ayat itu, lahaqqun, lam tu adalah menunjukkan bahawa taukid, ya. Lahaqqun, kalau hak tu benar. Kalau lahaqqun itu benar-benar, tak boleh lagi. Kalau tak benar-benar ini bukannya main-main. Ditekankan, diperkuatkan ayat itu dengan lahaqqun mislama annakum tantiqun. Sebenarnya, itulah sebenar-benarnya disebutkan lahaqqun. Macam ayat yang disebutkan wa innaka la'ala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala. Lam itu menunjukkan taukid. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang sangat agung. Bukan biasa-biasa, la'ala. Itu mana kalau bahasa Melayu kita bukan biasa-biasa tu, ya, atau bukan kaleng-kaleng, kata kan. Ini la'ala. Begitu juga dengan ni lahaqqun, maknanya ditekankan ayat ini. Ini ayat penguat kepada Rabbis samai wal ardi, yang mentadbir langit dan bumi. Bila sebut mentadbir langit dan bumi, ini termasuklah dalam mentadbir itu menciptakan, ya. Baik, wallahu alam qadar itu. InsyaAllah akan datang kita sambung yang kedua, dalil qidam. Kita pergi kepada pengajian fiqh atas mazhab Imam Syafi'i dengan menggunakan kitab Munyatul Musalli yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Terakhir kita dah sampai di muka surat tanda tak? 48. Muka surat 48. Kalau ikutkan baca je satu malam ni dah habis. Betul tak tuan rumah? Betul tak? Kitab bukan tebal pun, kan? Tapi antum buat majlis ni jadi barakah, ya? Turun rahmat dari langit, malaikat bersama, makhluk-makhluk Allah bersama, wali-wali Allah bersama, para nabi pun bersama kita, jadi dia lebih utama lah, lebih nafahat, lebih rahmat lagi, insya-Allah. Ini semua kitab ni, semua Ustaz Azan kitab ni tak ada sebab aja, macam apa, macam selipar aja kita nak, kita gunakan sebagai sebab saja, tak semestinya tak pakai selipar tak boleh pergi mana-mana. Mudah-mudahan, ya. Baik, kita masuk pada
muka surat 48 yang tengah lah ya. Tajuk yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membahagikan akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000 bilangan malaikat. 10 daripadanya berdiri. 10,000 daripada 70,000 tadi berdiri. Tiada rukuk dan 10,000 rukuk. Tiada sujud dan 10,000 sujud dan tiada angkat kepalanya, dan 10,000 lagi duduk, tiada berdiri. Dan dihimpunkan akan sekalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin. Ingat, yang mukmin. Untuk orang beriman, ya, amalan-amalan, ya, mereka itu melambangkan amalan-amalan malaikat di langit. Hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya, maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah dan kurnianya atas segala hambanya yang mukminin. Kalau tilik pemberian Allah ni, nampak besarnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka tak ada masa dah kita nak buat kerja lain melainkan ibadah, nak menunjukkan terima kasih ni kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada riwayat Jabir dan Muaz, Sayyidina Jabir dan Sayyidina Muaz, sahabi radhiyallahu anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia, malaikat berdiri selama-lama, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia dan tiada rukuk, hal keadaan malaikat itu. Dan pada langit yang kedua, rukuk selama-lamanya, tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya. Dan pada langit yang ketiganya, sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah, kemudian maka sujud pula selama-lamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud tiap-tiap rakaat. Dan pada langit yang keempat, tasyahud mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang kelima, mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam, mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh, malaikat mengucap ya salam, ya salam. Masa dijadikan Allah akan mereka itu, maka cita hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan Rasulullah, dan ingin bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Ambil qudwah daripada malaikat. Ibadah kita ni dibawa oleh Nabi berdasarkan ilmu pengetahuan Nabi yang Nabi ambil daripada pengalaman Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ni bukan apa yang dilihat oleh Nabi semata-mata, tak cukup. Isra dan Mi'raj itu adalah ilmu yang diperolehi oleh Rasulullah SAW. Jadi diambil dan dikopi lah, apa lagi kan, kita pun pandai kopi, dikopi, disalin ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, copy paste kat kita sebagai umat dia, untuk supaya kita samalah di bumi ni, apa yang berlaku di bumi ni sama apa yang berlaku di langit. Maka pada ketika itu menjadi asbab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bila berlaku sesuatu di bumi ini sama seperti yang berlaku di langit,
maka jadi asbab turunnya rahmat kepada Allah SWT. Demikianlah segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Dia menunjukkan kasih Nabi pada umat, ya. Ibadah itu bagi dirinya dan juga bagi umatnya. Maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang Al-Khallaqul Alim akan cita Nabinya, akan apa yang diingini oleh Nabi itu diketahui oleh Allah, serta sudah diketahui pada azalinya, bahkan pada azali lagi telah pun diketahui oleh Allah. Maka dihimpunkan segala ibadat malaikat yang di dalam 7 petala langit itu di dalam 2 rakaat kerana memuliakan nabinya dan umatnya. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah. Lalu ambil sab kita bayan, tuan-tuan yang mulia, kan? Belum tentu lagi yang mulia ni, tapi dia dah doakan kita mulia. Ini adalah sunnah. Kerana Nabi SAW dimuliakan oleh Allah, maka yang ikut Nabi Muhammad SAW turut dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Tapi di husnuzan kita kata tuan-tuan yang mulia, padahal ramai yang tak mulia tu, kan? Sebab apa? Tak ikut Nabi. Tapi bila sebut ikut Nabi nanti, jadi isu lain pula. Ya. Ikut-ikut Nabi tapi rupanya tak kenal Nabi, jadilah Wahabi. Ikut Nabi tak kenal Nabi, jadi Wahabi. Itu dia punya sepek dia. Sibuk ikut Nabi kan, tapi Nabi pun tak kenal. Nak tanya Nabi ada bayang-bayang, Nabi ada bayang-bayang lah, macam mana? Lah, tak ada bayang-bayang. Dia tak percaya, tak kenal. Itu Wahabi lah. Sibuk ikut Nabi tapi tak kenal Nabi. Rugilah. Kenal Nabi dulu. Cari jalan kenal Nabi, ya. Di situ akan terbitnya mahabbah, cinta, terbitnya taat, dalam hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Muaz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rukuknya dan sujudnya, ditunaikan tu macam kita tunaikan, ya, apa ni, tunaikan duit lah, deposit tunai kan. Ditunaikan, bukan dibuat suka-suka, ya. Maknanya segala baginya pahala malaikat 7 petala langit dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, ya, kalau diistilahkan pahala tu untuk malaikat, tak sama macam pahala yang didapat oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, pahala malaikat dapat untuk malaikat. Kalau kita dapat pahala lagi, kan, untuk kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih besar pahala kita daripada pahala malaikat lagi. Ini lebihnya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab malaikat apa cabaran dia? Tak ada cabaran, itu dia. Dia taat. Ya. Itu saja. Tiada cabaran apa-apa. Ya, semua lepas. Nak ke mana lepas. Buat taat saja. Tapi kita ni banyak cabaran kita. Ya, anak, isteri, nafsu, kulit. Ya. Ya. Jadi macam-macam. Jadi berjaya ditempuh tu cabaran tu, maka pahala kita tu lebihlah daripada malaikat tadi. Pahala yang dinisbahkan kepada apa? Yang dinisbahkan kepada halawah, iaitu kemanisan.
bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kata pahala ni tiket masuk syurga. Memang tiket masuk syurga itu istilah-istilah yang sesuai untuk kita bagi tahu pada orang awam. Ya. Boleh, tak ada masalah kalau nak cakap macam tu pun. Namun bagi orang sufi pengertian pahala lain, bagi orang fiqh, orang yang ngaji fiqh, pengertian pahalanya lain. Gitu juga dalam sudut akidah, pahala disebut pahala tu lain pula pengertian dia. Tengok kita tinggal di mana dan tengok kita bercakap dengan siapa. Kalau kita sesama sufi, kita boleh cakap pengertian pahala menurut sufi. Kalau kita cakap dengan orang awam, kita sebutlah pengertian pahala menurut apa yang boleh difahami oleh orang awam. Jangan pula kita sufi, kita cakap sufi dengan orang awam. Seumpama kita kalungkan intan permata ke leher babi lah. Dia tidak tahu menghargainya, dia pakai aja. Allah. Kemudian asal usul sembahyang dan hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Panjang tak? Tak panjang, kita baca terus saja. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilangan-bilangan telah dikatakan setengah hukama. Ditentukan di tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu nabi daripada anbiya Allah pada waktunya. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihi salam, tatkala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulumat dan takut ia akan sebagai takut yang sangat, maka tatkala subuh dan pecah fajar sembahyang ia dua rakaat. Rakaat yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam, dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan, dan adalah seru itu pada ketiga gelincir matahari, maka sembahyang itu 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi penebusnya, dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, dan yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah daripadanya, dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang besar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan suka-suka ya, dibagikan empat ni ada dalil dia. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar. Itu dalil yang didatangkan oleh Syekh Daud Fatani berkenaan pembahagian berapa rakaat itu, iaitu kibas yang dibawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil pada anak Nabi Adam AS, yang mana kibasnya, kurbannya diterima oleh Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil ni takwa, maka kurbannya diterima oleh Allah. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus alaihi salam, ketika dikeluarkan dia daripada perut ikan nun seperti anak burung yang tiada bulu baginya, dan adalah ia di dalam 4 kelam, 4 zulumat kegelapan. Pertama, kelam zulumat kesalahan kerana meninggalkan kaumnya, kecewa dengan usaha dakwah, dia buat usaha dakwah, dia kecewa. Satu kesalahan bagi Nabi Yusuf. Dan keduanya kelam air, dan ketiganya kelam malam, dan keempat kelam perut ikan tadi. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar, maka sembahyang ia 4 rakaat syukur, tanda syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulumat itu. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu ialah Nabi Isa alaihi salam, tatkala dikeluarkan ia Allah daripada antara kaumnya, dan adalah pada ketika jatuh matahari. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala.
menafikan ketuhanan, la ilaha illallah. Sebagaimana ternafinya terbenam matahari, maka ternafilah siang, maka isbatlah malam. Seolah-olahnya begitu. Maka diambil berdasarkan itu, maka solat maghrib tadi bermula. Bagi menafikan tohmah daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya, oleh Nabi Isa tadi, menafikan tohmah, nafi lagi. Dan yang ketiganya, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tinggal sendirinya. 2 rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua tu nafi. Dan rakaat yang ketiga itu adalah isbat. Rakaat ketiga itu isbat. Jadi 3 rakaat salat maghrib berdasarkan apa yang berlaku ke atas Nabi Isa alaihi salam. Ya. Apa maksud dia tadi? Kerana memberi bekas akan ketuhanan bagi Allah Ta'ala jua. Disebabkan ternafinya 2 perkara tadi. Kalau tidak dinafikan 2 perkara tadi, maka barangkali akan menyebabkan menjadi hujah kepada manusia bahawa Isa itu bukanlah Nabi, bukan Nabi. Tetapi disebabkan penafian yang berlaku dan berjaya dinafikan, maka sabitlah bahawa Isa itu adalah Nabi dan Allah itu adalah Tuhannya. Baik. Dan pertama-tama orang yang sembahyang Isya itu Nabi Musa alaihi salam ketika sesat jalan waktu keluar daripada Madian. Waktu malam, ya. Setelah padanya itu di dalam duka cita isterinya, dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah Ta'ala daripada yang demikian itu sekaliannya. Semua kedukacitaan Nabi Isa tadi itu dilepaskan ataupun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat-empat tadi, 4 jenis duka cita tadi itu, maka syukurlah Nabi Musa alaihi salam akan penghapusan ataupun kelepasan itu daripada Allah. Bukan daripada kepandaiannya, bukan daripada hebatnya dia, bukan daripada sebab-sebab yang lain. Ya, kita hari ini terhijab disebabkan apa? Sebab kita senang hari ini sebab baik kita ceritalah sebab-sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab duit, sebab harta, sebab pangkat. Jadi itu semua hijab. Jadi Nabi Isa dia tak pandang itu memang ada sebab-sebab yang berlaku, tetapi dia terus kepada hakikatnya yang melepaskan kedukacitaan itu ialah Allah 4 kali, maka jadi 4 rakaat dia. Dan adalah demikian itu pada waktu Isya yang akhir, maka sembahyang ia 4 rakaat, syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu tadi. Ya, duka cita isterinya, duka cita Harun, duka cita Fir'aun, lepas pada Fir'aun, duka cita dia bersama dengan beberapa orang anak dia. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam alaihi salam, dan zuhur bagi Nabi Dawud alaihi salam, dan asar bagi Nabi Sulaiman alaihi salam, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan Isya bagi Nabi Yunus. Ini berdasarkan kajian Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Muniyatul Musallin. Namun kajian lain ada juga di kalangan ulama yang lain yang disebutkan sebahagian dalam kitab ini, ya.
Wallahu alam. Setakat itu tanda tuliskan tarikh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Baik, kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Al-Alimul Allamah Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili radhiyallahu anhu wa ardah. Terakhir kita dah sampai di buku surat berapa? 60. Buku surat 60. Daripada atas lah ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam bab yang panjang ni. Loba atau enggak? Buku surat? Oh, tak sama ya? Sama, sangat loba atas makanan. Ya. Yang ketiga, bab kedua ke ketiga? Oh, pertama. Ya, pertama. Baru masuk ya? Nah. Kalau di sini muka suratnya ialah 47. Kalau cetakan yang cetakan lama ke baru tu. Itu cetakan yang lama sedikit tu, muka surat 60 kan. Yang cetakan yang terbaru ni di tangan saya ni ialah muka surat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama pada menyatakan syarrahu ta'am, sangat loba atas makanan.
adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan, kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan, kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nescaya terjadi daripadanya sangat loba pada harta, berjangkit pada harta pula dah. Ya, mula makanan. Maka jadi dia terkait dia dengan harta, kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta. Jadi makanan dengan jima' ini berhajat kepada harta. Dan terjadi daripada keinginan kepada harta itu, ingin pula kepada kemegahan. Kerana sukar mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Ada pangkat senanglah sikit, kan? Ada kedudukan, masyhur, senanglah kita nak berniaga. Contohnya kan, ramai follower, senanglah kita berniaga. Cuba tak ada follower. Jadi perlu kepada kemegahan, cara tak langsung perlu. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, dan secaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan, bahaya. terdedah kepada bahaya. Seperti riya dan takbur dan dengki dan berseteru, bermusuhan, bergaduh, dan lain daripadanya, dan tempat keluar semuanya itu daripada perut puncanya. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Al-ju' itu perkara yang dimuliakan oleh Nabi, dibesarkan oleh Nabi, diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita akan jumpa Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala tulis satu bab tentang kelebihan lapar. Kelebihan berlapar. Kalau kita lihat dalam perubatan Islam pun, perubatan moden pun, kan, doktor pun ada menyatakan kelebihan berlapar. Ya. Puasa dulu sebelum ambil darah, kan, contohnya. Mana ada kelebihan. Bahkan benda itu terlebih dahulu telah dijelaskan, telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda ia, ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala minal ju'i wal atshi. Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Jadi lapar dan dahaga ini yang dimasukkan di sini ialah lapar untuk Allah suka, dan dahaga supaya untuk Allah suka. Kalau lapar dan dahaga untuk ada muslihat lain, tak ada juga, kan? Sayyidul a'mali al-ju'. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujukan bukan kepada orang kafir, tapi kepada orang-orang beriman. Kerana kalau ditujukan pada orang kafir, hadis ini tidak ada manfaat apa-apa untuk mereka. Kerana mereka sangat mengutamakan kepada kenyangnya perutnya. Artinya penghulu segala pekerjaan itu ialah laparnya. Telah berkata itu. Apa ayat tadi? Sayyidul a'mali al-ju'. Penghulu segala pekerjaan, amal yang paling utama, penghulu segala amal itu ialah berlapar. Dan amal apa? Amal orang yang beriman lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadati wa qillatu at-ta'ami hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah ibadah.
akan menjadi setengah daripada ibadah, dan sedikit makan itu ialah satu ibadah. Satu ibadah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Yang terlebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar, lebih lama tahan lapar. Kita ni boleh juga tahan, tapi kadar lama tu berbeza-beza. Ya. Kita sejam je dah berbunyi dah perut. Orang lain ada yang 3 jam belum berbunyi lagi. Dan berfikir, dan yang lebih dibenci, dan berfikir, lapar dan berfikir, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah. Fikir ini yang dimaksudkan fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan fikir tentang duit. Fikir juga, fikir dimasukkan sini ialah fikir yang bermanfaat. Fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam Allah Taala jadikan itu, takjub kita, rasa takjub. Allah Taala jadikan ini, rasa takjub. Allah Taala jadikan itu, rasa takjub. Jadi fikiran kita itulah yang dimaksudkan di sini, yang membawa kepada takjub kita dengan kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan membawa kepada takjub kita dengan Allah. Jangan terhenti kepada kejadian tu. Bawa lagi takjub kita itu kepada yang menjadikan. Akhirnya kita mentakjubkan Allah, kita menakjub Allah, itu menakjubkan kita. Maka terucaplah kita, terlatahlah di lidah kita dengan ucapan subhanallah, melambangkan betapa takjubnya kita dengan ciptaan Allah tadi yang dijadikan oleh Allah. Baik, terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnihi hasba ibn adama luqaimatun yuqmina sulbah. Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya. Bekas bejana itu bekas, ya, yang boleh diisi. Maka akan manusia memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Membetulkan atas tulang, bertenaga lah maksudnya. Membetul tulang belakang tu bertenaga untuk ibadah, bertenaga untuk melakukan ibadah. Yukmanu sulbahu itu adalah bahasa kinayah, majas. Sebenarnya ialah untuk memberikan tenaga yang mencukupi untuk ibadah, utamanya solat dan ibadah yang lain. Menurut akan segala hadis, menyebut akan segala hadis ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Hadis ini diambil daripada kitab Imam Ghazali. Dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Yang pertama, setengah daripadanya nipis hati. Ini istilah, nipis hati. Istilah ni pun tak dipakai dah sekarang ni. Kita lama je pakai nipis hati ni, sekarang tak ada. Yang ada sakit hati. Makan hati, ya, itu. Banyak istilah yang bersangkut paut dengan hati. Nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Itu manfaat dia, manfaat. Kena buat satu buku lah cerita tentang hati yang nipis. Boleh? Sayyidina Razi buat satu risalah, ceritakan hati yang nipis. Dalam tu cerita tentang kelezatan ibadah lah dalam tu.
biar orang tahu istilah ni wujud, ya. Bukannya istilah sakit hati, makan hati, busuk hati je, bahkan nipis hati pun ada. Yang kedua, dan setengah daripadanya cerdik hati, kerana kenyang itu menyebabkan antara sebab menjadi bodoh, ya. Antara sebab menjadi dungu, susah nak mengingat dan sebagainya sebab terlalu kenyang, ya. Yang ketiga, dan setengah daripadanya faedah berlapar itu ialah memecahkan keinginan mengerjakan maksiat, tak selera dengan maksiat, dan mengeras akan nafsu yang sangat menyuruh kepada kejahatan dan mengekang nafsu, yang sentiasa menyuruh pada kejahatan. Dan keempat, dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat, dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadah. Ini berdasarkan adat yang berlaku, adat lah, secara adat, ya. Dibicarakan ini secara adi, secara adat yang berlaku. Dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia. Dengan berlapar itu faedahnya jadi qanaah dia, maka tak perlulah harta banyak-banyak, kan, ya, di dunia ini. Jadi maka perut itu ada terkait tadilah dengan harta, dengan pangkat, dengan harta, tahta, wanita, Toyota, kan, kata Syekh Rahim tu, kan. Adapun kenyang itu, maka ia padanya beberapa bahaya, kebinasaan. Yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Yang ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin, kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang, bersalahan lapar. Bila dia kenyang, dia lupa orang yang lapar. Ya, betul, saya pun pernah rasa macam tu. Bila kita dah makan kat luar dengan kawan-kawan, balik rumah, agaknya kat rumah ni kau semua dah kenyang lah ni. Elok je tidur je, rupa-rupa tidur. Orang rumah tidur lah kerana lapar, anak tidur kerana lapar. Kita elok rasa kenyang, kita dah rasa dia orang kenyang, ya. Betul apa yang secara adat dia jadi itu, ya. Lepas tu menyesal lah, lepas ni maknanya keluar kena balik bungkus lah, ya. Pasti ada untuk orang rumah, ya. Untuk anak-anak kalau mereka sempat lagi lah, ya. Kalau malam sangat tu, bangunkan sahur, boleh esok, puasa esok. Maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang miskin, dan inilah setengah daripada hikmah wajibnya puasa. Keempat, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat sebabkan terlalu kenyang tadi. Yang kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid, dan orang yang banyak kenyang itu lagi datang ia kepada jamban. Kalau kita baca kisah Imam Syafi'i macam tu juga, ya. Dia sedikit makan sebab apa? Sebab bukan disebabkan lain, disebabkan dia, ya, merasa malu, selalu sangat pergi masuk tandas, keluar masuk tandas. Sebab tu Imam Syafi'i ni, kalau dalam dia memerlukan tempoh yang lama baru masuk tandas. Kadang-kadang sampai sebulan sekali masuk tandas, ya. Itu hari-hari, kan. Jadi bezalah ibadah ulama dulu, ya. Mereka yang halal pun mereka berhati-hati, apatah lagi yang haram. Jadi kita tak sampai kedudukan mereka, tuan-tuan. Tak sampai kedudukan Imam Syafi'i, kedudukan Imam, tak sampai, tak akan sampailah kedudukan mereka ni.
Kita nak sampai pada kedudukan mereka dengan menyebut nama mereka, dengan menceritakan kelebihan mereka, kenal mereka, kasih sayang. Dengan cara macam tu je kita boleh sama Imam Syafi'i. Kita sayangi dia. Ya. Kita pegang betul-betul mazhab dia sebagai mazhab di Nusantara ni. Kalau nak samakan dia dengan amal, takkan sampai lah. Ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya menyedikitkan makan itu 3 pangkat. Yang pertama, pangkat as-siddiqin, iaitu menyimpan atas qadar memelihara badannya daripada binasa. Jangan sampai mudarat. Dan iaitu qadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal atau menyebabkan mati. Kena sukat-sukat lah ya. Yang kedua, bahawa terpada ia dengan setengah cupak daripada cupak tiap-tiap hari, dan iaitu memenuhi 1/3 perutnya. 1/3 saja untuk makanan itu. Dan atas yang demikian itulah memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat, kerana adalah makan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Segantang berapa kilo? Itu kiraan tu apa? Itu seminggu segantang. Untuk 7 hari tadi. Maka okey, yang ketiga, bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari. 1 cupak. 1 cupak tu 2 kali cawan ni kot. 1 cupak. Kalau ikut cupak Kasim Baba lah. Saya kalau ikut cupak ni, saya terbayang Kasim Baba punya cupak. Ya, itu memang ukuran yang paling tepat sekali. Ya. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, maka ia bersekutu dengan orang kebanyakan, orang awam. Jadi kita menuntut ilmu ni sebenarnya kita nak keluar daripada awam. Nak keluar daripada kedudukan orang awam, kedudukan awam yang telah pun kita lalui dalam tempoh masa yang panjang ni. Ya. Kalau umur kita 30, kalau umur kita 30 tahun kita jadi orang awam. Jadi kita nak upgrade. Macam kita upgrade rumah lah. Dulu sewa rumah 2 bilik je, kan sewa rumah dah 4 bilik. Upgrade lah. Itu sudut harta kita. Dari sudut syakhsiah kita, kita nak keluar daripada kedudukan awam, yang banyak kelebihan juga awam ni, kepada kedudukan alim. Awam, alim. Jadi kita melangkah sekarang ni, kita tengah berjalan, bermusafir, bersuluk ke arah alim. Itu khuruj fi sabilillah. Kadang orang awam itu dan masuk di dalam membanyakkan makanannya. Sifat mereka ya. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, maka iaitu 3 pangkat juga. Yang pertama, yang lebih tingginya bahawa lapar itu 3 hari. Lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih sekali makan. Payah ni. Ya. Lepas ni ada makanan kan? Ya. InsyaAllah. Tuan rumah nak belanja makan ni. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Baru makan ya. Itu tengok uruf keadaan lah ya. Itu orang Arab, Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kita orang Melayu kemungkinan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Arab ni dari tahan tak sama kita ya.
Kalau kamu berkawan dengan orang Arab, bergaul, bertumbuk dengan dia orang, tahulah betapa lemahnya kita. Kita ni dah kacuk macam-macam dah, bangsa kita ni. Kita asal benar Nabi Ibrahim juga, Arab juga, tapi dia kacuk. Jadilah kita mata sepet, hidung pesek dan sebagainya, tak rupa orang Arab dah. Tapi yang Arab ni mentulin dia, tulang dia betul memang tulang Arab, darah dia Arab, kalau bertumbuk dengan dia, lepeh lah kita. Saya pernah di sekolah itu, di masa sekolah Ma'had dulu, warden tu Arab. Allah, bukannya apa, punyalah tak puas hati, bukannya mulut kita saja maki hamun dia, hati kita pun maki hamun dia. Sebab apa? Tak boleh hidup dengan dia. Tak sesuai lah. Dia buat kita ni lebih daripada askar lagi. Arab kasar dia lain. Tapi dia tak berdendam macam kita. Hari ni dia kasar, esok dia baik. Baik macam malaikat baik. Dan ada pun yang pertengahan bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari, sederhana. Dan ketiga yang lebih rendah bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali saja. Ada pun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari, maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar. Tengok orang lah, kalau tangki dia besar kan, berapa kali dia 3 kali makan pun belum kenyang lagi. Ada fadilat lapar tu. Kita tangki kecil kan, tak dapat 1 kali makan saja dah kenyang, habislah fadilat lapar pun hilang lah. Jadi kita tengoklah tangki kita masing-masing kan. Tangki Ustaz Hasan ni dah buncit kepala botak dah. Kalau mandi, air pun takung ke tengah-tengah. Mandi air takung ke tengah kan. Tu maknanya tangki dah bagi besar. Wallah, wallahu alam. Sekadar itu untuk pengajian kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu taala anhu wa arda. Sebelum tangguh ada soalan tak? Yang tahu saya jawab, yang tak tahu saya tak nak jawab. Baiklah, kalau tak ada apa soalan, kita tangguhlah majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah sebanyak 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.